Berhormat Menteri Kanan Pertahanan. Seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Menteri Kanan Kerja Raya. 40 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terlebih dulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada 22 orang ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam sesi pembahasan ke atas yang menyentuh isu-isu di bawah bidang kuasa Kementerian Kerja Raya sepanjang minggu pembahasan yang lalu. Terima kasih atas keprihatinan ahli-ahli yang berhormat mengenai isu-isu yang telah dibangkitkan itu. Saya akan menggunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin bagi memberikan jawapan bagi setiap persoalan dan cadangan-cadangan yang ahli berhormat tersebut. Sebelum saya pergi jauh, ingin saya memaklumkan bahawa Kementerian Kerja Raya di bawah belanja mengurus B27 akan menerima peruntukan sebanyak 823.5 juta ringgit untuk tahun 2022, iaitu penurunan sebanyak 34.7% berbanding 1.26 bilion yang telah diterima untuk tahun 2021. Ini disebabkan oleh pengelasan semula beberapa peruntukan penyelenggaraan di bawah program khusus kepada peruntukan belanja pembangunan. Peruntukan belanja pembangunan P27 pula bagi tahun 2022 adalah sebanyak 6.483 bilion ringgit. Pertambahan sebanyak 395 juta ringgit daripada jumlah 6.088 bilion ringgit yang telah diterima pada tahun 2021. Berdasarkan angka-angka ini, KKR berharap segala yang dirancang dan telah digariskan untuk tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin mengambil peluang ini bagi menjelaskan tentang proses permohonan projek baru, terutamanya Jalan Persekutuan. Untuk maklumat semua ahli berhormat, bidang kuasa Kementerian Kerja Raya adalah berkaitan dengan Jalan Persekutuan sahaja. Prosedur bagi permohonan projek membina jalan baharu atau menaik taraf Jalan Persekutuan sedia ada adalah melalui kerajaan negeri berdasarkan senarai keutamaan negeri yang dikemukakan kepada kementerian ini melalui penyelarasan antara bahagian ataupun unit perancangan ekonomi negeri dan Jabatan Kerja Raya. Senarai cadangan projek ini akan melalui proses tapisan di kementerian di mana ia dinilai dan diteliti berdasarkan kriteria penilaian terutamanya perancangan dalaman kementerian seperti digariskan dalam Pelan Pembangunan Jalan Raya ataupun Highway Network Development Plan dengan izin, HNDP singkatannya. Bagi cadangan projek yang tiada dalam HNDP, masih boleh dimohon untuk diangkat bagi pertimbangan agensi pusat sekiranya projek berkenaan menjadi keutamaan kerajaan negeri dan disertakan dengan justifikasi permohonan projek yang kukuh. Ini selaras dengan apa yang telah diterangkan oleh Menteri Ekonomi tengah hari tadi. Sehubungan dengan itu, saya menyeru semua ahli berhormat supaya membawa cadangan projek yang ingin dimohon kepada pihak kerajaan negeri terlebih dahulu supaya projek berkenaan dapat dipertimbangkan dalam senarai keutamaan negeri yang dikemukakan kepada kementerian ini. Seperti mana yang disebutkan sebelum ini, bidang kuasa kementerian adalah berkaitan Jalan Persekutuan sahaja. Oleh demikian, permohonan untuk menaik taraf jalan yang bukan Jalan Persekutuan seperti jalan negeri, jalan majlis atau jalan kampung adalah di bawah pihak berkuasa yang berkenaan. Kementerian ini akan hanya mempertimbangkan cadangan menaik taraf jalan tersebut sekiranya diwatakan kepada Jalan Persekutuan terlebih dahulu. Petunjuk asas bagi mengenal pasti status jalan adalah merujuk pada nama jalan tersebut. Contohnya FT untuk Jalan Persekutuan seperti FT 01, abjad seperti A, B dan C mengikut jalan negeri sebagai contoh A untuk Perak, B untuk Selangor, C untuk Pahang. Dan mudahnya kalau kita ikut nombor plate kereta lah. Plate kereta itu merujuk juga pada jalan. Nama khusus merujuk pada jalan perbandaran seperti di bawah kuasa PBT, seperti Jalan Tunku Abdul Rahman, KL, di bawah bidang kuasa DBKL. Isu yang melibatkan jalan negeri sebagaimana yang dibangkitkan oleh ahli-ahli berhormat berikut, iaitu yang berhormat Lanang, melibatkan Jalan Bukit Asik, Jalan Hua Kiu, Jalan Tionghoa, Jalan Merlin, Sentosa, Jalan Naman, Sengan, Salim, Belalang, Sungai Asan, Latap dan Manyan
adalah jalan raya negeri di bawah seliaan pihak berkuasa tempatan. Bagi Jalan Tun Ahmad Zaidi Adrus, ia adalah jalan negeri di bawah seliaan JKR Sarawak dan pihak berkuasa tempatan. Manakala Jalan Pulau Dudung pula adalah jalan raya negeri di bawah seliaan JKR Sarawak. Yang Berhormat setuju melibatkan menaik aras jalan di Jalan Bonggol Setar ke Pelong, Jalan Kampung Bukit ke Sungai Las dan Jalan Calok Kedai ke Kampung Gong Terap. Dan hasil semakan kementerian ini mendapati lokasi yang dimaklumkan adalah jalan negeri, iaitu Jalan Pengkalan Merbau, Pelong, Jalan Bukit, Alor Lik ataupun laluan T136 dan Jalan Calok Gong Terap, Bukit Putra, iaitu laluan T168. Yang Berhormat Padang Serai melibatkan jalan yang rosak di lokasi jalan negeri di dalam laluan K812 untuk Jalan Paya Besar, Taman Kuchai dan Jalan Aliran ataupun Air Merah, Paya Besar ke Butterworth Kulim Expressway ataupun BKE. Jadi ini pun jalan negeri. Yang Berhormat Mas Gading melibatkan jalan menuju ke Bandar Bau. Didapati jalan-jalan rosak yang dibangkitkan oleh Berhormat Mas Gading adalah juga di jalan negeri. Yang Berhormat Kuala Krai telah menyenaraikan 10 projek-projek naik taraf jambatan dan jalan. Walau bagaimanapun setelah disemak, projek-projek tersebut merupakan jalan menghubungkan kampung ke kampung lain. Inilah bukan di bawah skop kerja KKR. Yang Berhormat Papar melibatkan jabatan kedua Papar termasuk di dalam skop cadangan projek menaik taraf Jalan Lok Kawi, Pengalat Papar Sabah. Skop projek menaik taraf jalan berkenaan turut melibatkan naik taraf jalan negeri. Dan Yang Berhormat Tanjung Manis melibatkan jalan utama di Tanjung Manis Sibu adalah jalan negeri di bawah kod Q1211. Ahli-ahli Berhormat juga ada membangkitkan tentang isu penyelenggaraan jalan. Seperti mana keadaannya dengan proses permohonan projek tadi, aspek penyelenggaraan juga termaktub dalam bidang kuasa mengikut status jalan tersebut. Seperti yang Berhormat sedia maklum, skop kerja penyelenggaraan jalan persekutuan terbahagi kepada 3, iaitu pertama, penyelenggaraan rutin yang merangkumi penyelenggaraan pavement, penyelenggaraan bahu jalan, potong rumput, perabot jalan, mencuci jambatan dan pembentung, mencuci longkang dan juga pemeriksaan rutin yang dilaksanakan setiap bulan berdasarkan bilangan pusingan kerja yang telah ditetapkan dalam kontrak perjanjian. Yang kedua, penyelenggaraan berkala, iaitu penyelenggaraan berkala pavement yang meliputi kerja-kerja turapan jalan seperti menurap semula permukaan jalan, dan penyelenggaraan berkala bukan pavement yang meliputi kerja-kerja selain dari turapan jalan seperti mengecat garisan jalan, membaik pulih pembentung, mengganti papan tanda dan lain-lain. Yang ketiga, kecemasan, termasuk Notice of Defects ataupun NOD. Ini melibatkan membersihkan pokok tumbang, kawalan trafik semasa kerosakan atau runtuhan jalan, membersihkan tanah runtuh dan juga papan tanda amaran semasa banjir. Untuk maklumat ahli berhormat juga, bagi membaik pulih jalan-jalan dalam status kritikal, Kementerian Kerja Raya menyediakan program penyelenggaraan turapan berdasarkan notis kerosakan ataupun dengan izin Notice of Defects, iaitu NOD, yang disediakan oleh syarikat konsesi penyelenggaraan jalan persekutuan. Melalui NOD ini, Kementerian Kerja Raya akan menyenaraikan program penyelenggaraan turapan ini mengikut keutamaan, tahap kritikal dan keperluan mendesak untuk dikemukakan kepada Kementerian Kewangan bagi kelulusan peruntukan. Sehubungan itu, peruntukan kerja-kerja penyelenggaraan bagi tahun 2022 seluruh Malaysia berjumlah 1.5 bilion dapat dilaksanakan seperti yang telah dirancang. Bagi isu penyelenggaraan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bukit Gantang dan Yang Berhormat Tangga Batu, setiap permohonan akan diperhalusi oleh JKR Negeri sebelum diangkat ke Kementerian sebelum diputuskan untuk pelaksanaan. Yang Berhormat Seri Gading membangkitkan berkenaan pelebaran pelas dari Aircroft Senai. Kementerian ini telah menerima permohonan bagi cadangan lorong ketiga pelas selatan, iaitu daripada Yong Peng ke Senai Utara pada Rolling Plan 1 Rancangan Malaysia ke-12. Berdasarkan agihan siring peruntukan yang terhad untuk projek baru, Kementerian ini tidak dapat mengangkat projek tersebut pada agensi pusat untuk pertimbangan.
Kementerian ini akan meneliti semula cadangan projek ini apabila dimohon dalam rolling plan yang akan datang dan akan diangkat untuk pertimbangan agensi pusat sekiranya memenuhi aspek teknikal untuk dilaksanakan. Begitu juga cadangan projek Lebuh Raya Trans Borneo oleh Yang Berhormat Kalabakan. Kementerian ini akan meneliti semula cadangan projek tersebut apabila dipohon dalam rolling plan yang akan datang. Cadangan projek ini akan diangkat pada agensi pusat untuk kelulusan. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat Kuala Nerus, Kementerian ini telah menerima permohonan untuk menaik taraf laluan persekutuan FT003 dari Kampung Kubang Jela ke Bulatan Batu 6 dan dari Bulatan Batu 6 ke persimpangan FT065 Lapangan Terbang Sultan Mahmud Kuala Terengganu yang turut melibatkan naik taraf Jambatan Buluh Gading dalam rolling plan pertama rancangan Malaysia yang pertama, rancangan Malaysia ke-12. Manakala untuk cadangan membina jejambat merentasi Bulatan Batu 6 di laluan FT003 pula, kementerian ini telah menerima permohonan projek tersebut dalam rolling plan yang keempat 2020, rancangan Malaysia ke-12. Rancangan Malaysia ke-11, maaf saya. Berdasarkan agian siling peruntukan yang terhad untuk projek baharu, kementerian ini tidak dapat mengangkat projek-projek tersebut pada agensi pusat untuk pertimbangan. Kementerian ini akan meneliti semula cadangan projek-projek ini apabila dimohon dalam rolling plan yang akan datang dan akan diangkat untuk pertimbangan agensi pusat sekiranya memenuhi aspek teknikal untuk dilaksanakan. Menteri, sikit Menteri. Sikit. Kuala Nerus. Oleh kerana permintaan ini sudah agak lama dah masuk RMK 11 lagi dan sekarang RMK 12, saya harap agar diberikan sedikit pertimbangan oleh pihak kementerian. Terima kasih. Terima kasih Kuala Nerus. Kementerian, sedikit lagi Parang Serai. So tadi Menteri bagi tahu jalan Paya Besar ke Taman Kucai adalah jalan negeri, tetapi saya dapat maklumat daripada JKR sana, dia kata K812 ini jalan federal. Tolong jelaskan. Kodnya ialah K kan? K ya. K812. Bila kodnya K, itu maknanya jalan negeri. Kalau jalan persekutuan, kodnya ialah FT. FT. Ya. Okay, jadi pelat kereta Kedah pun K kan? Ya. Sama nombor jalan. K juga adalah jalan negeri. Okay. FT adalah jalan persekutuan. Untuk Yang Berhormat Kuala Nerus, insya-Allah kita akan terus memohon kepada agensi pusat dan Yang Berhormat Kuala Nerus pun kena terus membawa melalui kajian negeri supaya dikemukakan lagi kepada EPU supaya ianya dapat dimasukkan sebagai keutamaan untuk projek-projek yang akan datang. Terima kasih. Teruskan Menteri. Permohonan Yang Berhormat Labuan untuk diadakan lampu isyarat trafik di Simpang Lajau, Simpang Kina Benua dan juga Simpang Mutiara. Bagi Simpang 3, Jalan Kina Benua ke Jalan Ranca-Ranca yang dikenali oleh penduduk Labuan sebagai Simpang Kina Benua, JKR Wilayah Persekutuan Labuan telah menaik taraf fasiliti keselamatan jalan meliputi pemasangan lampu jalan dan garisan jalan pada tahun 2019 dengan peruntukan sejumlah RM331,090. Bagi Simpang Taman Mutiara, reka bentuk geometrik dan fasiliti redaan trafik di kawasan bulatan tersebut adalah mencukupi dan buat masa ini tiada keperluan untuk membina lampu isyarat. Manakala bagi Simpang 3 Jalan Pohon Batu, Jalan Tanjung Aru yang dikenali simpang di Kampung Lajau, kementerian ini telah menyenaraikan cadangan menaik taraf Simpang 3 di Jalan Pohon Batu, Jalan Tanjung Aru, Wilayah Persekutuan Labuan sebagai senarai keutamaan kementerian di bawah rolling plan yang kedua rancangan Malaysia ke-12. Walau bagaimanapun, berdasarkan peruntukan yang terhad, cadangan projek tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh agensi pusat dalam tempoh berkenaan. Yang Berhormat Hulu Selangor, Yang Berhormat Balik Pulau dan Yang Berhormat Jerantut ada memohon untuk menaik taraf Jalan Persekutuan FT01 dan FT1208, Jalan Persekutuan Teluk Kumbar dan Jalan Jerantut Padang Piul. Untuk maklumat ahli-ahli berhormat, permohonan ini telah diangkat dalam rolling plan rancangan Malaysia ke-11 dan juga rancangan Malaysia ke-12. Walau bagaimanapun, berdasarkan agian siling peruntukan yang terhad dan keutamaan projek lain, cadangan projek-projek tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh agensi pusat untuk tempoh ini. Jadi insya-Allah kita akan bawa lagi lah. Jangan putus asa, kita usahakan secara berterusan. Boleh Yang Berhormat Hulu Selangor? Minta maaf, kali ini belum ada berita
gembira untuk Yang Berhormat. Not yet. Seterusnya berikut adalah status projek-projek tersenarai yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli Yang Berhormat, iaitu projek Pen Borneo oleh Yang Berhormat Pekan dan Yang Berhormat Sepanggar. Untuk makluman ahli berhormat, projek lebuh raya Pen Borneo, Sabah dan Sarawak sepanjang 1492 km merupakan inisiatif Kerajaan Persekutuan untuk menambah baik secara berperingkat jaringan infrastruktur jalan raya di Sabah dan Sarawak. Dimulakan pada tahun 2015, keseluruhan fasa 1 projek lebuh raya Pen Borneo Sarawak bernilai 16.117 bilion ringgit meliputi 11 pakej kerja dengan jajaran sepanjang 786 km dari Teluk Melano ke Miri. Satu pakej kerja iaitu pakej Teluk Melano ke Sematang telah siap sepenuhnya pada bulan Januari 2019. Manakala bagi 10 pakej kerja iaitu dari Sematang ke Miri sedang giat dilaksanakan dengan status kemajuan pembinaan sehingga bulan Oktober 2021 adalah sebanyak 73%. Dan dijangka siap sepenuhnya pada penghujung tahun 2022. Yang Berhormat Menteri daripada Sibuti. Belakang kan. Sibuti kat belakang. Sebuti. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ada persoalan berkenaan tentang Pen Borneo, berkenaan tentang missing link Yang Berhormat Menteri daripada Pujut ke CIQ Baram, dan juga saya melihatkan missing link ni adalah sangat penting untuk menghubungkan dan juga melengkapkan Pen Borneo untuk penyambungan Miri masuk ke negara Brunei. Dan juga apakah status berkenaan tentang penyambungan jalan Brunei ke Miri ini, dan juga saya berharap Menteri dapat menjawab berkenaan persoalan ini. Terima kasih, Sibuti. Terima kasih Yang Berhormat Sibuti. Memang benar. Dalam pakej fasa pertama, kita hanya selesai di Pujut. Kemudian pakej kedua sepatutnya sambungan ialah daripada Pujut sehinggalah ke CIQ Kuala Baram dan seterusnya masuk ke Lawas dan Limbang. Bila pertukaran kerajaan dulu, fasa kedua ini telah dibatalkan. Sebab itulah maka berlaku missing link dengan izin daripada Pujut ke CIQ Kuala Baram ini untuk masuk ke Brunei tiada peruntukan. Kita telah memohon untuk dimasukkan dalam rolling plan 2022, tapi dimaklumkan bahawa ianya tidak diluluskan oleh agensi pusat, dan untuk itu kita akan kemukakan rayuan. Semoga dapat dipertimbangkan projek ini dapat diteruskan supaya lengkaplah, sekurang-kurangnya fasa pertama ini lengkap dengan standard yang telah kita tetapkan, iaitu 2 lorong 2 hala. Kalau tidak, ianya akan menjadi bottleneck dengan izin daripada Pujut ke CIQ yang merupakan perhubungan dengan negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam jalannya semua dah cantik dan sebagainya, dan image negara kita ialah daripada CIQ Kuala Baram untuk menunjukkan bahawa kita juga mempunyai jalan yang setara dengan negara Brunei. InsyaAllah Sebuti kita akan membuat rayuan untuk hal ini. Manakala pelaksanaan projek fasa 1 lebuh raya Pen Borneo Sabah dengan anggaran jarak keseluruhannya 706 km dibahagikan kepada 35 pakej kerja, di mana kaedah asal pelaksanaan projek ini melalui rakan pelaksana projek ataupun projek delivery partner PDP pada tahun 2016. Walau bagaimanapun, kaedah pelaksanaan telah berubah susulan penambatan PDP yang turut memberi kesan pada jadual pelaksanaan. Untuk maklumat ahli berhormat, sehingga kini 12 pakej kerja telah dibuat pelantikan kontraktor bagi tujuan kerja-kerja pembinaan dengan status kemajuan pembinaan sehingga Oktober 2021 bagi pakej kerja yang telah dimulakan adalah 62%. Kerja-kerja pembinaan bagi 3 pakej kerja baru yang melibatkan laluan daripada Sandakan Batu 32 sehingga Sungai Boto telah bermula dan dijangka akan siap pada Oktober 2024. Manakala satu pakej kerja baru melibatkan laluan dari Serusup ke Pituru pula telah diperuntukkan dalam Rancangan Malaysia ke-12, menjadikan keseluruhan 16 pakej kerja akan dilaksanakan buat masa kini dengan kos keseluruhan sebanyak 10,849 juta ringgit. Untuk makluman ahli berhormat juga, kerajaan kini sedang mengkaji
dan meneliti cadangan-cadangan bagi menyegerakan pelaksanaan keseluruhan baki fasa 1 Lebuh Raya PEN Borneo Sabah sebanyak 19 pakej kerja, termasuk mempertimbangkan kaedah pelaksanaan secara Private Finance Initiative ataupun PFI dengan izin dan pembiayaan melalui terbitan suku ataupun bond oleh dana infra. Namun sebarang kaedah pelaksanaan dah tertakluk pada penelitian lanjut bersama agensi pusat dan kemampuan kewangan semasa kerajaan. Projek Jalan Central Spine oleh Yang Berhormat Bentung. Untuk maklumat Ahli Berhormat, perancangan asal Kementerian Kerja Raya bagi pembinaan Jalan Central Spine Pakej 6 melibatkan 4 seksyen daripada Sertik ke Simpang Pelangai sepanjang 47.5 km. Walau bagaimanapun, kelulusan yang diperolehi daripada agensi pusat untuk dilaksanakan adalah Seksyen 6A sahaja, iaitu Sertik ke Persimpangan Lebuh Raya Pantai Timur sepanjang 8.05 km di bawah Rolling Plan pertama Rancangan Malaysia ke-12. Projek Lebuh Raya Pantai Timur ketiga oleh Yang Berhormat Tumpat. Untuk maklumat Ahli Berhormat, cadangan Lebuh Raya Pantai Timur ketiga melibatkan jajaran sepanjang 147 km yang bermula dari Kampung Gemuruh, Terengganu dan berakhir di Pengkalan Kubur, Kelantan. Pada masa ini, Kementerian melalui Jabatan Kerja Raya Malaysia sedang melaksanakan kerja awalan LPT 3 dengan peruntukan RM35 juta bagi mempericikan jajaran dan kos LPT 3. Sehingga September 2021, status kemajuan kerja awalan adalah sebanyak 87%. Dapatan hasil kerja awalan LPT 3 ini dijangka akan dibentangkan pada agensi pusat pada April tahun 2022 bagi mendapatkan hala tuju pelaksanaan LPT 3. Datuk Yang Tua, Yang Berhormat Pasir Mas dan Yang Berhormat Kanga ada menyentuh berkenaan kenaikan harga bahan binaan. Untuk maklumat Ahli Berhormat, kenaikan harga bahan besi merupakan satu isu global yang dialami seluruh dunia. Tambahan lagi dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan di seluruh negara, pengoperasian kilang, pengeluar bahan binaan dan nilai rantaian bekalan binaan yang terhad. Seterusnya menjejaskan kelancaran pelaksanaan projek pembinaan. Umumnya seperti kita semua sedia maklum, harga bahan binaan sememangnya mengalami kenaikan harga. Terutamanya harga besi yang meningkat sehingga 48% pada Jun 2021 berbanding Oktober 2020, iaitu harganya ialah RM2,417 kepada RM3,590. Berdasarkan rekod CIDB Malaysia, harga purata bahan besi seluruh Malaysia pada Oktober 2021 adalah sekitar RM3,200 hingga RM3,300 bagi satu tan. Melalui risikan dengan penggiat industri, pembelian besi yang didakwa berharga RM4,000 bagi satu tan adalah bagi pembelian pada bulan Julai 2021. Antara faktor kenaikan harga besi yang dikenal pasti daripada sesi-sesi libat urus yang telah diadakan adalah pertamanya kenaikan harga biji besi di seluruh dunia disebabkan kekurangan bekalan biji besi kerana kebanyakan lombong biji besi tidak dapat beroperasi dengan kapasiti penuh. Kesan dari bencana alam dan juga isu pandemik. Biji besi dan besi skrap merupakan bahan mentah utama untuk pengeluaran produk besi Malaysia. Tidak terkecuali daripada impak kenaikan harga bahan mentah utama ini yang kebanyakannya diimport daripada luar negeri. Kesukaran mendapatkan bahan mentah bagi memproses besi tertulang, iaitu biji besi dan juga sebahagian scrap metal yang mana kedua-duanya diimport daripada luar negara. Yang ketiga, isu logistik yang menyumbang pada kesukaran dan kelewatan penghantaran bahan binaan disebabkan situasi pandemik. Berdasarkan harga RM4,000 setan yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat, kemungkinan pembelian besi pada kadar harga yang tinggi adalah disebabkan faktor berikut. Pertama, terma kredit yang panjang seperti 60 hari atau 120 hari berbanding terma yang bagus iaitu 14 hari. Kedua, pembelian dalam kuantiti yang kecil. Ketiga, harga diperolehi daripada peruncit atau kedai hardware kecil yang telah melalui beberapa peringkat pembekalan. Dan keempat, kos logistik yang berbeza mengikut lokasi bergantung pada jarak dan penyedia perkhidmatan. Pihak Kementerian Kerja Raya melalui agensinya telah mengadakan sesi libat urus dengan pihak industri berhubung dengan isu kenaikan harga bahan binaan.
Hasil daripada sesi libat urus ini, cadangan menguatkuasakan semula peruntukan pengiraan klausa perubahan harga ataupun dengan izin variation of price atau singkatannya VOP telah dikemukakan sebagai salah satu langkah mitigasi menangani isu kenaikan harga bahan binaan khususnya projek pembinaan kerajaan. Pelaksanaan VOP telah pun dilaksanakan pada 15 Julai 2021 dan berkuat kuasa mulai Januari 2021 sehingga 31 Disember 2021. Setelah pengenalan BOP dan kelonggaran pengoperasian nilai rantaian bekalan binaan secara berterusan, harga bahan binaan didapati perlahan-lahan kembali stabil. Sebagai rekod, harga besi tertulang mula mencatatkan penurunan harga sebanyak 0.4% atau RM15 pada Jun 2021, iaitu harga sekarang RM3,590 setan. 0.3 atau RM10 pada Julai, iaitu RM3,580 setan dan 1% atau RM35 pada Ogos, iaitu kepada RM3,545 setan dan 2.7% ataupun RM95 kepada RM3,450 setan pada Oktober 2021. Harga ini semestinya akan berbeza mengikut faktor yang telah saya nyatakan sebentar tadi. Memandangkan semua sektor ekonomi telah dibuka dan rantaian nilai sektor pembinaan telah dibenarkan beroperasi, harga bahan binaan dijangkakan akan kembali stabil. Perubahan harga bahan ini dipengaruhi oleh pelbagai faktor termasuk permintaan dan penawaran ataupun demand and supply dengan izin, harga bahan mentah dan sebagainya. Merujuk pada isu dibangkitkan oleh Berhormat Kanga, Kementerian ini telah menerima peruntukan sebanyak 450 juta di bawah pakej rancangan ekonomi atau singkatannya PRE pada tahun 2020 bagi tujuan penyelenggaraan aset infrastruktur persekutuan yang terdiri daripada bangunan guna sama persekutuan, kuartus, jalan dan cerun persekutuan. Pelaksanaan PRE ini merupakan manifestasi kerajaan yang mengambil berat akan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya pakej rancangan ini sedikit sebanyak dapat membantu memulihkan ekonomi negara dan membantu aliran tunai kontraktor kecil yang terjejas akibat penularan COVID-19. Bagi program penyelenggaraan aset persekutuan, kementerian ini memberi fokus khusus terhadap keperluan penyelenggaraan aset milik persekutuan yang terdiri daripada jalan, bangunan persekutuan, aset kuartus milik persekutuan dan juga cerun di jalan persekutuan. Sepanjang tempoh pelaksanaan program ini, kerja fizikal di tapak terus dilaksanakan seperti biasa, walaupun terdapat kenaikan harga bahan binaan di pasaran, kerana pembayaran kerja penyelenggaraan ini dilaksanakan mengikut kadar harga yang telah dipersetujui di dalam Schedule of Rates dengan izin kontrak semasa. Bagi status pelaksanaan kerja di bawah pakej rancangan ini, kemajuan kewangan adalah 98.75%, manakala kemajuan fizikal adalah 99.43%. Bilangan kerja yang terlibat adalah sebanyak 1,064 di mana sebanyak 1,058 kerja telah siap, manakala baki kerja sebanyak 6 kerja sedang dalam pembinaan. Baki kerja yang masih belum disiapkan adalah 6 kerja penyelenggaraan cerun dan pelaksanaan kerja-kerja dijangka siap pada sukuan pertama tahun 2022, di mana kerja-kerja ini telah turut terkesan dengan kenaikan harga bahan binaan di pasaran semasa. Kementerian ini memahami kenaikan harga mendadak harga bahan binaan yang dialami dan telah meneliti permohonan daripada pihak yang terkesan untuk memohon penelitian semula kadar harga kontrak semasa. Bagi pengurusan kontrak penyelenggaraan, perkara ini sedalam tindakan penelitian pihak UKAS dan juga Kementerian Kewangan Malaysia supaya variation of price turut dapat dimanfaatkan untuk kontrak penyelenggaraan. Kerajaan telah memperkenalkan semula VOP bagi membantu meringankan beban kesan akibat peningkatan harga bahan binaan melalui perkeliling perbendaharaan yang berkuat kuasa sehingga 30 Disember 2021. Kementerian Kerja Raya mengambil maklum setiap isu dan permasalahan yang diajukan oleh Ibu Berhormat dan sentiasa berusaha serta komited dalam mengambil tindakan terhadap permasalahan yang berlaku. Minta cerahan sikit, Berhormat Menteri. Terima kasih Yang di-Pertua Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang agak menyeluruh. Cuma saya mungkin ada sedikit persoalan.
kita tahu dalam banyak laporan-laporan sebelum ni banyak juga projek-projek yang tidak dapat siap pada waktunya. Jadi mungkin kenaikan harga barang ni juga akan menyumbang kepada kelewatan setengah projek siap. Jadi adakah kementerian merancang untuk tidak mengenakan denda kepada kontraktor-kontraktor yang menghadapi masalah ini apabila berlaku kelewatan siap? Terima kasih. Di JKR Malaysia, kita ada jawatankuasa yang akan menilai sama ada untuk extension of time dengan izin dan begitu juga berhubung kait dengan ketidakmampuan kontraktor menyiapkan kerja. Apakah yang menyumbang kepada kelewatan dan sebagainya. Jadi kita tidak dapat memberi secara pukal mengatakan disebabkan kenaikan barang dan mereka tidak mampu, maka projek itu akan diberi lanjutan masa dan sebagainya. Apa yang kita lakukan sebab itu kita memperkenalkan variation of price. Mana barang yang tersenarai dalam jadual yang ditentukan, maka ianya boleh menuntut pada kadar harga sebenar mereka membeli pada waktu itu. Jadi ini akan meringankan bebanan kewangan kontraktor. Itu telah kita lakukan. Tapi mana yang tidak senarai, maka kita sedang berbincang dan mempertimbangkan untuk mengangkat kepada MOF dan juga UKAS supaya jadual untuk barangan yang boleh dipertimbangkan untuk variation of price ini diperluaskan. Malahan kita juga sedang berbincang adakah lanjutan tempoh ini akan dilanjutkan sehingga bukan saja Disember tahun ini, juga dipertimbangkan untuk dilanjutkan sehingga Disember 2022. Ini langkah-langkah proaktif yang sedang kita laksanakan, tapi keputusan akan dimuktamadkan dengan perbincangan bersama di antara Kementerian Kerja Raya yang melibatkan juga MOF dan juga melibatkan UKAS di bawah Jabatan Perdana Menteri. Kalau ini dipersetujui nanti, kita akan umumkan secara rasmi kepada semua orang. Terima kasih. Untuk itu, Datuk Dipertua, saya mengucapkan terima kasih kepada semua ahli-ahli berhormat sekali lagi yang telah... Menteri, ada sikit. Tak habis saya berkenan traffic light di kawasan saya. FT 169 Jalan Kulim Mahang, Simpang Sipulai dan juga Simpan Batu Putih. Saya dah minta tapi tak dapat jawapan. Yang kedua FT 136 Padang Serai Murba Belas dekat Sungai Karangan, saya minta 2 traffic light. Ini adalah masalah besar sentiasa kita hadapi. Aksiden banyak. Saya minta tolong ambil perhatian. Saya juga puji Jabatan Kerja Raya di Kulim. Memang bagus. Setiap kali saya panggil, terus turun dan selesaikan. Ini yang kita mau. Saya puji dia. Tolong bagi apa-apa ada pangkat, naikkan dia orang. Terima kasih, Menteri. Mas Gading. Terima kasih, Yang Berhormat. Yang Menteri, Mas Gading. Permohonan Yang Berhormat ini agak spesifik. Yang Berhormat, kalau dapat 2 cara yang saya dalam pembukaan pergolongan saya tadi, saya mencadangkan kalau ada projek-projek baru yang ingin dipohon, seeloknya dibawa melalui kerajaan negeri. Bawa pada jurutarikh daerah akan bawa pada kerajaan negeri, sama ada JKR negeri ataupun EPU peringkat negeri. Mereka akan kemuka kepada kita supaya keutamaan itu ditentukan di peringkat negeri. Sebab nanti ramai yang bersaing untuk mendapat peruntukan. Setiap daerah, setiap kawasan parlimen, setiap negeri memohon. Jadi nanti EPU akan menyusunkan mengikut keutamaan. Apakah prioriti yang boleh diberikan. Jadi di peringkat kami akan menyokong semua permohonan. Tapi bergantung dengan adakah peruntukan itu diluluskan, barulah dapat kita laksanakan. Jadi saya harap Yang Berhormat kemukakan kepada JKR negeri dan juga negeri dan panjangkan salinan pada saya supaya kita dapat membuat semakan. Terima kasih, Menteri. Apa yang minta, sebab kawasan saya banyak kelang baru dah berlabur sana. So kita tentukan jalan-jalan kita up to date. Itu yang kita minta, Menteri. Sebab betul. Saya faham. Saya faham, Yang Berhormat. Begitu juga kawasan lain pun banyak kilang. Jadi semua orang akan mohon supaya dinaik taraf jalan, dinaik taraf traffic light. Ya. Sebab itu saya katakan mesti ada permohonan melalui proses yang saya cadangkan tadi di permulaan. Terima kasih, Menteri. Hasil banyak kita bagi pada federal. Federal mesti bagi sikit balik pada kita untuk jalan-jalan supaya rakyat selamat situ. Terima kasih, Menteri. Terima kasih, Yang Dipertua. Kalau banding Kedah dengan Sarawak banyak lagi sumbangan pada federal, Yang Berhormat. Tak apa, saja apa. Nanti saya ambil rekod lah apa yang pemerintahan Yang Berhormat
dan saya akan kemukakan pada agensi pusat untuk dipertimbangkan dan diharap dan berdoalah banyak-banyak supaya kelulusan peruntukan ini dapat diberikan. Terima kasih Terima Menteri. kasih. Terima kasih. Mas Gading, Yang Amat Menteri. Mas Gading. Ada lagi? Sikit. Okey, ini nak tanya tentang bagaimanakah untuk memastikan jalan-jalan atau projek-projek yang di bawah selian ataupun tanggungjawab kerajaan negeri diberikan keutamaan, terutama apabila kerajaan pusat sudah pun memberi kelulusan, peruntukan. Contohnya seperti Jambatan Selampit. Ya, peruntukan sudah diluluskan tapi masih sehingga hari ini tidak projek masih tak dijalankan. Mohon pencerahan pihak Menteri. Yang tu dalam bidang kuasa kajian negeri, Yang Berhormat nanti bolehlah melalui adun-adun ataupun boleh menulis terus pada kajian negeri. Tapi untuk itu saya akan menyemak untuk membantu Yang Berhormat untuk semak. Jadi saya tak dapat nak respon sesuatu yang bukan dalam bidang kuasa saya. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua, tahniah di atas anugerah Tan Sri sebagai ahli Parlimen Petrajaya dan juga sebagai sama batch lah. Nak merekodkan ucapan tahniah pada Yang Berhormat Tan Sri, dan gitulah rumusan pengulungan kami. Dan sekali lagi terima kasih di atas juga teguran dan cadangan daripada semua ahli berhormat untuk kami mentingkatkan hikmat yang lebih baik lagi kepada negara dan juga pada rakyat Malaysia dan keluarga Malaysia keseluruhannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Yang Berhormat Menteri